Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Dan hari ni kita nak buat cerita hardcore sikit. Ini ada X-rated. Kalau yang belum dewasa tu jangan tengok. Dan kalau yang dewasa belum minum kopi, pergi minum kopi. Takut ni terlalu kuat sangat kan kau tertidur. Cerita pasal insurans. Insurans ni satu topik yang kiranya cerita je sakit hati lah kan. Time insurans dah due, road tax tu tak kisah lagi nak bayar, tapi nak bayar insurans tu dia punya sakit hati dia kan, lain macam kan. Insurans ni ialah satu perkara yang sangat penting kerana ianya satu sistem yang membolehkan kita bawa kereta kat jalan raya tanpa perlu risau. Maksudnya apa? Pasal kereta ni boleh aksiden. Pasal bila main bawa kereta, signal tak pandai pakai. Lepas tu sambil bawa kereta sambil jawab teks, dan sambil bawa kereta sambil bergaduh dengan bini. Sekarang boleh macam-macam boleh berlaku aksiden. Aksiden ni kalau kita langgar orang, letihlah nak membayar, ada insurans. Kadang-kadang kita tak langgar orang langgar kita, bebal pula jadinya. Nasib baiklah dia ada insurans boleh claim kat dia. Jadi insurans ni yang membolehkan kita aksiden berlanggar tak bertumbuk tepi jalan. Ni penting, satu yang sangat-sangat penting. Okey murid-murid, pergi ambil buku nota, kita nak senaraikan 10 fakta penting tentang insurans di Malaysia. Di negeri lain saya tak tahu. Yang pertama sekali, insurans adalah mandatory. Mandatory ni maksudnya wajib di sisi undang-undang, bukan di sisi Islam, di sisi undang-undang. Kalau tak buat berdosa. Dosa maksudnya nanti kan kena denda dan kena saman. Dan tempoh insurans di Malaysia untuk kenderaan ialah selama 1 tahun sahaja. Dan disebabkan insurans adalah mandatory untuk setiap kereta dan motosikal yang nak ada road tax, nak digunakan di atas jalan raya, ia adalah kelas insurans yang terbesar di Malaysia. Dan ini menjadikannya satu bisnes yang sangat besar. Berapa bilion setahun saya tak tahu. Kalau siapa dapat jadi ejen insurans kereta, boleh buat duit sebenarnya. Tapi kalau dapat lesen syarikat insurans, lagi kaya. Yang kedua, ada 3 kategori pelindungan yang anda boleh beli. Kategori yang paling murah sekali ialah pihak ketiga ataupun third party. Dan yang kedua ialah pihak ketiga bersama dengan kebakaran dan kecurian, third party fire and theft. Dan yang kelas pertama ialah dia panggil komprehensif. Apa beza dia? Mari kita cerita sikit. Okey, jom saya terangkan ketiga-tiga ni apa beza dia. Yang pertama, yang pihak ketiga tu maksudnya dia bayar pihak ketiga saja. Apa maksudnya tu? Bila awak aksiden, awak terlanggar kereta orang ke, terlanggar rumah orang ke bau orang ke, lembu orang ke, yang dia bayar hanyalah ke pihak yang awak rosakkan dia tu. Kereta dia rosak ke, motor dia rosak ke, dia cedera ke, dia bayar kat situ je. Kereta awak kena bayar sendiri. Itu maksudnya pihak ketiga. Awak tanya, kalau kereta kena curi macam mana? Tak bayarlah. Bakar tak bayar juga. Untuk yang itu awak kena beli third party fire and theft, ataupun maksudnya dalam bahasa Melayu pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Di mana kalau awak ambil yang itu dan memang dia akan cover kalau kereta kena curi, dia akan bayar mengikut nilai yang dia sudah dipersetujukan. Sama jugalah kalau terbakar. Kadang-kadang kereta ni dia yalah, bila kereta dah lama sikit lah, selalunya bila ambil yang third party ni kereta yang dah lama sikit lah, jadi ataupun kereta klasik mungkin. Jadi mungkin kereta tu wiring tak apa elok ke, ada bocor apa-apa ke, boleh menyebabkan terbakar, dia akan cover sekali dalam tu. Dan yang paling penuh sekali ialah komprehensif lah. Maksudnya komprehensif ni semua dia cover lah. Kita punya cedera dia cover, kita punya kereta rosak dia cover, orang sana punya kereta rosak pun dia cover. Jadi ini ialah kelas insurans yang kita wajib ambil apabila kita berhutang. Kerana apabila kita berhutang, pihak bank masih lagi ada boleh menuntut hak ke atas kenderaan tersebut. Dia tak naklah benda kereta ni yang menjadi kolateral ataupun sandaran kepada kita punya hutang dengan dia tu, kalau rosak nanti dia tak dapat apa-apa balik. Jadi dia suruh kita ambil komprehensif supaya apa-apa berlaku pada kenderaan tersebut dan juga kepada kita ada dapat pampasan. Jadi dia tak adalah rugi kalau dia kata nak write off pun, boleh lagi ambil duit untuk write off tu, bayar dekat baki bank, ada baki lagi boleh beli kereta lain, dan semuanya boleh cover lah. Yang ketiga, sekarang ni kalau awak tengok pergi ke syarikat insurans yang berbeza, harga ataupun charge yang dikenakan untuk perlindungan tersebut mungkin berbeza-beza. Ini tak seperti ini dulu benda ni berlaku setelah tahun 2017 di mana industri insurans telah diliberalisasikan. Bila diliberalisasikan ni terbelit lidah aku, bermaksud syarikat sekarang ni boleh bebas untuk menentukan harga yang mereka nak charge untuk pelindungan. Kalau sebelum ni pihak kerajaan akan kata untuk kereta umur sekian-sekian dia punya harga dia dan sekian-sekian penilaian dia. Jadi dia macam agak kaku lah, dan bila kaku tu dan dia tak kompetitif. Bila dia dah buka pasaran begini, dan kalau syarikat insurans tu lebih besar, dia boleh menawarkan package yang lebih bagus, kita boleh pergi kepada dia. Ini yang bagusnya apabila industri insurans
diliberalisasikan pada tahun 2017. Yang keempat ni dia panggil NCD. NCD ni adalah no claims discount. Jadi no claims discount ni maksudnya apa? Kalau awak bawa kereta tak pernah accident, jadi kira bunyi macam kita ni bayar free ya tak? Bulan-bulan tiap-tiap tahun bayar 1,000, 2,000 insurans, buta je gitu kan. Tapi tak pernah accident berlanggar. Jadi macam kenapa aku kena bayar sama dengan budak umur 21 tahun yang tiap-tiap 3 bulan accident tu? Jadi dia bagi no claims discount. Kalau kita bawa kereta setahun pertama tak ada accident, turun sikit, dia bagi discount sikit. Tahun kedua, discount sikit. Tahun ketiga, discount sikit. Sampai 5 tahun kita bawa kereta tak pernah accident, dia punya discount tu jadi maksimum. Maksimum dia dah 55%. Jadi ini bermaksud, kalau kata insurans tu sebenarnya dia punya cost coverage ialah 1,000, kita hanya perlu membayar 45% ataupun RM450. Macam itulah kiraan kasar dia. Ini maksudnya NCD. Dan NCD ni kiranya untuk menggalakkan kita memandu dengan lebih berhemah lah. Sebab benda ni semua bukan sebab syarikat insurans tu sayang kat kita, tidak. Jadi syarikat insurans ni dia berfungsi dengan menggunakan apa yang dia panggil actuarial table lah. Dia orang ada analisa risiko. Jadi selagi kita kurang berlaku kemalangan dan kurang kita punya claim, dia punya keuntungan bertambah. Tapi kelebihannya kat kita ialah kita pun memandu dengan sedikit berhemah mungkin. Yang kelima, jadi NCD ni dia bukan ikut kat kereta sebenarnya. Kita kena faham tu, NCD tu ikut kat kita. Kita sebagai pemandu dan juga yang membeli insurans tersebut lah. Jadi maksudnya bila awak dah bawa kereta lah, katalah awak beli kereta baru kan, lepas 3-4 tahun jual kereta, beli kereta baru pula lagi sekali. Jadi NCD tadi tu diikut kita lah. Maksudnya kalau kereta lama dulu menikmati 55% diskaun, bila beli kereta baru sama juga. Tetapi NCD tu dia hanya boleh pakai pada satu kereta pada setiap masa. Jadi maksudnya kalau awak ada 10 kereta, awak letaklah kat NCD tu dekat insurans yang paling mahal sekali. Macam itulah caranya menggunakan NCD. Yang keenam, ini tentang bencana alam. Kadang-kadang kita pernah tengok kereta rosak banjir ataupun rosak tanah runtuh. Jadi bencana alam ni kebanyakan insurans kereta dia tak lindungi. Jadi kita kalau pergi beli insurans tu dia tanya nak untuk dapat perlindungan untuk bencana alam ke, kita boleh buat keputusan untuk ambil ataupun tidak lah. Tapi kalau kita tak ambil dan benda tu berlaku, pandai-pandai lah. Jadi insurans ni sebenarnya pada pihak insurans pun dia menilai risiko, pada pihak kita pula kita kena belajar untuk menilai nikmat ataupun kelebihan yang kita dapati daripada insurans tersebut. Kalau mungkin awak rasa tempat awak tu tak ada banjir, tak ada tanah runtuh dan awak rasa takkan perlu guna benda tu, dan tak payah ambil lah kan. Tapi kita tak tahu, kadang-kadang mungkin kita pergi hujung minggu ke mana-mana, benda tu berlaku jauh daripada tempat kita duduk kan. Saya ni bukan salesman insurans, cuma saya sekadar memberitahu. Kalau kita boleh pandai menganalisa sendiri, kita boleh decide lah ataupun buat keputusan sama ada nak ambil ataupun tidak perlindungan bencana alam. Jadi untuk perlindungan bencana alam ni dia ada satu kiraan yang tetap ataupun fixed rate, iaitu 0.5% daripada apa-apa kadar insurans yang kita ambil. Maksudnya untuk setiap RM1,000, kalau 10% ialah 100. 1% ialah RM10. Jadi RM5 tambahan untuk setiap RM1,000. Kalau nak kira ini betul dia cakap lah, 0.5% daripada setiap kos perlindungan asal insurans tersebut. Bila kita beli insurans ni, maksudnya kita nak lindung kereta kita. Jadi nilai apa yang kita nak lindung kereta kita tu. Sebagai contohnya, kalau kata kita beli sebuah Toyota Corolla Altis, kita dah tahu dah masa beli baru tu harga dia sekian. Tetapi syarikat insurans dia ada menilai harga kereta tu dalam tempoh yang dia nak lindungi itulah. Jadi ada satu tempoh yang dia persetujui, dia panggil harga pasaran. Jadi untuk kereta yang untuk umur 5 tahun, sekian harga dia. Dia ada jadual lah. Jadual ni mungkin sama, mungkin berbeza-beza untuk setiap syarikat insurans. Jadi kita boleh bersetuju dengan harga tersebut, dan untuk kebanyakan orang kita akan bersetuju dengan harga yang diberikan oleh syarikat insurans. Pasal selalunya ramai orang dia mungkin nak penilaian tu lebih rendah, pasal nak bayar insurans lebih rendah. Tetapi ada kalanya jika awak seorang pengumpul kereta-kereta klasik ataupun kereta-kereta mahal, mungkin harga ataupun nilai kenderaan tersebut kita kena bincang dengan syarikat insurans. Sebagai contohnya, katalah awak ni entah macam mana kan, dekat pakcik awak apa dia pindah daripada tu, dia kata saya ada terlebih Bugatti Veyron sebiji kat rumah nak bagi kat awak kan. Macam mana nak tentukan nilai harga tu? Nak tentukan nilai harga tu kita boleh bincanglah dengan syarikat insurans, ataupun dia bagi kereta klasik satulah, kata Alfa Romeo Giulia lah. Alfa Romeo Giulia tu dekat pasaran mungkin harga 5-10 ribu je.
Tapi disebabkan kereta itu sangat bernilai kepada anda rasa kalau kata kereta ni rosak ke, accident ke, curi ke, terbakar, meletup ke, kalau kita nak dapat balik kereta yang sama, kos dia mungkin RM50,000, mungkin RM100,000, saya tak tahulah. Jadi awak boleh cakap kat syarikat insurans bahawa kita nak insure kereta ni dengan nilai RM100,000. Kalau awak buat macam tu, nanti pegawai yang jaga kat kaunter dia kata, "Sat no, saya pergi balik jumpa bos kejap." Dia akan balik pergi ke belakang, dia buka satu jadual lain, nak tengok macam mana cara nak charge awak mengikut dengan penilaian yang awak nak tu. So awak boleh pilih penilaian yang dia bagi mengikut harga pasaran, ataupun awak boleh tentukan nilai kenderaan yang anda nak dan boleh bincang dengan syarikat insurans tersebut. Dah mengantuk dah? Belum? Okey, sekarang kita dah sampai ke nombor 8. Kalau awak mungkin baru bawa kereta, mungkin awak tak tahu bahawa insurans ni sebenarnya dia terikat dengan tarikh road tax lah, pasal tempoh insurans setahun dan tempoh cukai jalan juga setahun. Jadi dia kena lari tarikh yang tepat. Kalau kita road tax kita mula 3 hari bulan Mac, insurans pun kena 3 hari bulan Mac juga, pasal dia kena mati sama. Nanti kita akan renew macam tu. Kalau tidak, nanti kan dia akan lari, jadi susah lah. Boleh je kalau kata awak punya insurans mula awal, tapi nanti road tax awak tak boleh ambil setahun lah, boleh ambil 6 bulan je. Lepas tu kan nak kena pula beli insurans baru. Jadi rugilah. So kita cuba nak bagi dia sama ngam-ngam kan. Jadi kita ni kadang-kadang sibuk nak pergi JPJ dengan itu dengan ini. Jadi apa yang kita boleh buat, yang awak kena faham ialah insurans awak boleh perbaharui 2 bulan sebelum road tax kita mati. Jadi boleh pergi ambil awal dan bagi kat tarikh mula kat situlah. Jangan ambil tarikh mula 2 bulan awal pula, jadi bengong pula gitu kan. 3 hari bulan mati awak ambil 2 bulan awal, 3 ambil mati 3 hari bulan Mac juga kita minta insurance coverage tu start dekat situ. Jadi bila sampai 3 hari bulan Mac, kita dah ataupun dalam mungkin 2 minggu sebelum tu kita dah pergi JPJ, renew, bagi tarikh yang sama balik dan disambung jalan sama dan tak mendatangkan masalah. Jadi ada masa 2 bulan boleh pergi buat awal. Yang ke-9, jadi disebabkan banyak syarikat yang menawarkan perlindungan insurans dan harganya berbeza-beza sebab dah diliberalisasikan. Jadi anda juga perlu untuk pergi apa orang kata shopping lah, pergi masuk atas talian ke macam mana ke, carilah mana perlindungan insurans yang paling sesuai dengan kita punya keperluan dan juga bajet kita. Pasal setengah syarikat insurans mungkin dia punya premium dia lebih sikit, tapi mungkin tahap perkhidmatan dia lebih bagus. Kalau syarikat lain mungkin premium dia rendah, tapi kan kalau ada accident jenuh nak tunggu adjuster datang pun lama, nak tunggu repair pun lama, dan repair pun dia nak bayar sikit, kereta keluar tak apa cantik. Ini semua terpulang pada masing-masing. Yang pentingnya kita kalau tak boleh, kita tak faham lah, kita cari orang yang lebih lama sikit daripada kita, tanyalah dia orang pakai insurans apa, pengalaman dia orang. Kalau ada member workshop, sembang dengan dia orang, tanya insurans apa yang bagus. Insurans yang murah tak semestinya bagus dan tak semestinya leceh. Insurans yang mahal pun sama juga, tak semestinya bagus dan tak semestinya garanti elok. So bincangkan, tengok. Pasal kadang-kadang benda ni juga melibatkan kawasan di mana kita duduk, tengok insurans tu dia punya workshop panel dia kat mana. Saya pun tak lebih nak bagi jawapan yang tepat dan jelas. Dan yang ke-10, ni agak terhad pada zaman-zaman PKP ni lah, di mana kita sebenarnya boleh membeli kedua-dua cukai jalan dan juga insurans di atas talian. Di mana sekarang ni mungkin anda tak boleh nak bergerak, nak pergi ke pejabat JPJ atau pejabat insurans, awak beli di atas talian, jadi lebih mudah dan lebih senang lah. Jadi macam salesman online insurans pula aku ni hari ni, Syasha tak ada benda lain yang nak cakap. Itu dia 10 benda yang anda perlu tahu tentang insurans kereta di Malaysia. Okey, ni Cikgu Mas awak pesan lah, kalau dah tengok sampai habis macam ni, tolong tekan butang like lah dan kongsi lah dengan kawan-kawan, especially yang mana-mana baru yang nak tahu pasal insurans ni kan. Dan kalau boleh tekan butang subscribe tu, bantu kita sikit. Dan kalau tekan butang subscribe, tekan pula butang loceng tu supaya di ding-ding-ding kat telefon awak tu bila kita buat video terbaru. Jumpa lagi.